Ni soalan modul bab 7 dah. Soalan nombor 6. Okey, ni graf laju masa. Laju pasti mencancang, masa pasti mengufuk. Gini orang panggil pecutan. Ni orang panggil laju seragam. Ni orang panggil nyah pecutan. Tiap-tiap soalan ya ni dia ada formula ya macam kadar perubahan laju. Soalan A, kadar perubahan laju. Orang guna formula kecerunan. Lepas tu kalau jarak ni, kalau orang tanya jarak, maksudnya kita kena V luas. Kalau tempoh masa ni biasa tengok pasti mengufuk ah. Ni supaya agak jarak. Dia tengok luas. Jarak. Sekali lagi jarak. Pun luas juga. Laju purata. Jumlah jarak. Dengan masa. Sama juga dapat jarak. Kena kira luas juga. Luas. Okey, kita buat mula-mula dulu. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam 2 saat pertama. 2 saat pertama. Ni nak kenal ni. Ni kan ada 3 garis. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga. Garis pertama ni orang panggil, ni orang panggil laju masa untuk 2 saat pertama. Awak tengok ni, 2 saat pertama. Ni nak kenal ni. 2 saat pertama. Ni tempat dia ni, daripada kosong ke kedua ni. 2 saat pertama. Lepas tu kita kira kecerunan lah. Nak kira kecerunan kena 2 koordinat. Ni pun koordinat. Ni kosong. Kosong ni kosong-kosong lah. Ni koordinat ia 2, 12. 2, 12. Ni kosong, kosong, kosong. Ambil laju akhir, tolak laju awal. Ni laju akhir ni. Ni kan titik ni. Dia tengok akhir dengan awal ni, tengok gini lah. Kita kan baca kan daripada kiri ke kanan kan. So titik yang belah duduklah kanan tu, akhir lah. Titik yang duduk belah kiri tu, awal lah. Macam ni, 2, 12 ni, orang panggil akhir. Kosong-kosong ni, muka duduk belah kiri, orang panggil awal. Okey. Dah 2 ni gapo? 2 ni masa. Ni masa. Dan ni gapo? Ni laju. Laju gapo? Ni laju akhir. Ni pun masa akhir. Dia ni hak belah kiri tu, tadi kita ayat ada ke? Ni hak belah awal. Okey, cara nak kira dia. Cara nak kira untuk A ni, kadar perubahan laju terhadap masa. Orang ambil laju akhir tolak laju awal. Masa akhir tolak dengan masa awal. Ni kan laju akhir kan? Laju akhir 12. Tolak. Laju awal, ni laju awal. Kosong. Masa akhir. Ni masa akhir ni. 2. Tolak masa awal, ni lah. Kosong. Ya. Orang sebut nombor hak pasti mengufuk dulu. Baru orang sebut hak pasti mencancang. Mengufuk ni masa. Mencancang ni laju. 12 tolak kosong berapa? 12 tolak kosong 12 lah. 2 tolak kosong 2. Dah atas ni gapo ni? Tengok unit ia ni. Ni unit gapo ni?
Ni unit atas tu unit ms. ms per saat. M ni meter. Ni per. Baca gini awak. Meter per saat. Meter per saat. Hak bawah ni unit ke apa? Hak bawah ni unit saat. Kan masa kan unit saat. 12 bagi 2 dapat 6. So sebut lagi ni. Jadi ginilah, tak jadilah ms minus 1, ni tak jadilah meter per saat. Moga ada lagi per saat bawah ni. Nak sebut meter per saat bagi sesaat pun boleh. Tapi saya lebih suka sebut meter per second square. Meter per second square. Second tu saat lah. Square tu kuasa 2. Meter per second square. Bunyi lay sikit sebut begitu. Okey, B pula. Huraikan gerakan zarah dalam tempoh 2 saat pertama. Okey, hurai pula. Hurai orang jawab gini. Okey. Okey, tengok ni. Kita awal tadi kan kita study dah tak? Naik ni pecutan, gini laju seragam, hak turun gini nyah pecutan. Kita kata apa? Zarah. Kita apa katalah zarah? Mengalami. Zarah mengalami apa? Ni poin pertama ni. Zarah mengalami pecutan. Okey, tengok soalan A. Soalan A ada sebut kadar kan? So kadar ni pun kita kena sebut juga. Dengan kadar berapa kadar dia terkira tadi tu? Ni. 6 meter per second square. Yang kadar 6 meter per second square. 6 meter per second square. Lepas tu, koyak tempoh dia selama mana? Selama mana dia lagu tu? Bagi tempoh, berapa lama ni? Bagi tempoh 2 saat. Bagi tempoh 2 saat. Gitu. Soalan B. Okey, untuk soalan C. Hitung jarak dalam tempoh 2 saat pertama. Jarak ni gapo? Luas. Cik tengok gambar ni 2 saat pertama ni. Ni luas gapo gini ni? Luas ni bukan luas saja ni, luas bawah graf. Luas bawah graf. Ni kalau kita turut dengan pen ni, kata kita turut dengan pen merah gini. Okay. Tengok luas bawah graf. Bawah garis merah ni bentuk gapo? Okay, ni bentuk segitiga. Jadi kena tahulah bentuk segitiga. Kena tahulah. Pada orang tak tahu formula segitiga lagu mana, luas segitiga. Luas segitiga dah. Ni kali ni luas segitiga. Lagu mana luas segitiga? 1/2 kali tapak kali tinggi. 1/2 jarak dengan tapak. Tapak dia berapa ni? Tapak dia ni. Ada pula orang tanya. Mana tapak ni, tapak ni. Tapak dia berapa? 2. Apa kali dengan tinggi? Ni dia punya tinggi ni. Ni tinggi. Tengok T dah. Ni tinggi dia. Tinggi dia berapa? Tinggi dia 12. 12. Boleh lah. Saya ingat tak. Saya gini lah, sebab betul gini. Tinggi dia 12. Pakai kau lah. 2. Mapu-mapu. 12 je. 12 ke apa? 12 meter. Apa 12 meter? Sebab ni kan meter per saat, jarak dengan saat tak? Ni kan meter. Meter per saat. Kali dengan saat, apa pula S tu? Sebab tu tinggal meter saja sini. Okey, soalan D pula. Nyatakan tempoh masa. Tempoh masa tengok ni dah. Tengok Pak Sima ngufuk. Dia kata tempoh masa zarah bergerak dengan laju seragam. Okey, laju seragam ni. Ni laju seragam ni. Ni kalau saya tanda dengan color kuning. Ni color kuning ni. Ni laju seragam ni. Tempoh. Tempoh tu maksudnya kena tengok Pak Si mengufuk ah. Berapa nombor 7? 7 lah awal ya 2. Akhir tolak awal.
Akhir tolak awal. So, 7 tolak 2. Berapa? 5 saat. Sekali lagi hitung jarak dilalui semasa zarah itu bergerak dengan laju seragam. Sekali lagi luas. Luas ke apa? Macam tengok tu. Bentuk ke apa tu? Bukan bentuk segi empat ni. Tengok ni lu. Awak tengok luas bawah graf. Ni garis dia. Bawah dia ni. Bawah dia ni bentuk ke apa ni? Inilah bentuk segi empat. Ni bentuk segi empat. Dia kalau segi empat lagi mana kira? Panjang darab dengan lebar. Panjang darab lebar. Dia panjang dia berapa? Panjang dia 5. Dia 7 tolak 2. 5 lah. Ni dia punya lebar 12. Tulislah sini. 5 darab 12. Berapa? 60. 60 ke apa? 60 meter. Kalau ada pula nak tanya, kan? Cikgu tak faham lagi apa 60 meter. Tahu mana 60 meter? Apa duk 60 ms per saat kau kapal kau. Sial lah. Saya tunjuklah dah. Macam tadi tak? Panjang. Panjang ni berapa masa dalam saat? Berapa saat? 5 saat. 5 saat. Darab dengan, ni panjang ke lebar dia pula? Lebar dia ke apa? Lebar dia 12. Lebar dia 12. 12 ke apa kalau unit dia tu? Meter per saat. Meter per saat. Bila kita ada S dengan per saat gini, automatik dia tercancel. Dia tercancel. Ni cancel. So tinggal meter saja. So 5 darab 12, 60 lah. 60 meter. Hurai pula. Hurai gerakan zarah bagi tempoh 5 saat kedua. Ada pula tanya, apa dia agak cikgu 5 saat kedua ni? Ni lah. Tadi kan 2 saat pertama. Dia mana 5 saat kedua? Ni. Ni dah tepat 5 saat kedua ni. Ni. Warna merah dia. Warna. Warna kuning lah. Kuning juga. Jalan nampak sikit. Ni. Ni lah nak kenal 5 saat kedua ni. Ni. 5 saat kedua ni. Kan ni kan garis pertama, garis kedua, garis ketiga. Garis kedua 7 tolak 2 ke 5. Ni lah 5 saat kedua. Pasal di garis kedua. 5 saat kedua. Okey. Kita kata apa ni? Oh, zarah ni sedang mengalami laju seragam. Royak. Zarah mengalami laju seragam. Tengok, mengalami laju seragam. Tengok, tadi mengalami pecutan ke? Kena state apa dia mengalami tu. Segaris ke? Puang di sini. Zarah mengalami laju seragam. Lepas tu apa? Dengan kadar. Dengan kadar. Dengan kadar. Berapa kadar dia tu? Tengok ni. Ni cikgu ajar cara tengok ni. Laju seragam ke? Berapa kadar dia ni? Kalau laju seragam, tak payah kira gapo, awak terus tengok paksi mencancang. Awak terus tengok paksi mencancang. Nombor berapa ni? Nombor 12. Unit ke apa? Meter per saat. Tulis sini. Dengan kadar 12 meter per saat. Okey, berapa lama mengalami laju seragam ni? Dalam tempoh 5 saat. Dalam tempoh 5 saat. Okey, G pula. Hitung jumlah jarak dilalui zarah itu dalam tempoh 10 saat. Tengok ni 10 saat ni. Daripada 0 sampai 10. Ni maksudnya seluruh perjalanan lah ni. 10 saat ni maksudnya seluruh perjalanan. Hitung jumlah jarak. Okey. Lagu mana orang kira jumlah jarak ni? So, kau juga jarak ke apa dah keyword tadi? Luas. Luas. Tengok bentuk gapo ni. Kalau nak shortcut, senang kita ambil formula luas trapezium lalu. Ambil formula luas trapezium. Lagu mana formula luas trapezium? 1/2 darab hasil tambah sisi selari. Darab dengan tinggi. Okey ni.
secoteng. Ni sisi selari dia panggil. Frekuensi ni dah tak? Hati-hati. Kita ngejah sikit. Kita ngejah sikit supaya ada ruang sikit untuk dicontek. Betul-betul. Boleh tu. Ni. Okay. Ni sisi selari ni. Ni sisi selari. Ni orang panggil tinggi. Ni tinggi. Ni tinggi. Jadi formula kita 1/2 darab hasil tambah sisi selari. Berapa sisi selari ni? Okey, kat belah atas ni berapa sisi selari dia? Ni panjang dia 5. 7 tak 2, panjang dia 5. Buat kurang dengan 5. Tambah. Kat bawah ni semua kali ni dia pada kosong sampailah nombor 10. Kali 10. Darab. Berapa tinggi dia? Tinggi dia 12. Dapatlah japa ya. Jarak berapa meter? Kira lah. 2. Kalkulator lalu. 6 tak? 15 kali dengan 6. Jadi 90. 90 meter. Sudah G. Alah sekali H. Hitung laju purata keseluruhan. Laju purata keseluruhan. Maksudnya dalam 10 saat tu lah. Dalam 10 saat daripada 0 sampai 10 ni. So apa ni? Jumlah jarak bahagi dengan masa. Jarak tu tahulah. Berapa? Luas. Bubuhlah. Kebetulan pula dekat G memang kita cari dah jumlah jarak. Berapa? 90. Ganti je lah 90. 90 per. Berapa masa diambil? 10. Seluruh perjalanan tu 10 ke? Berapa meter? 10 meter. Berapa saat? 10 saat. So kalau kita kecil ni kita permudahkan 9 meter per saat. Okey, satu untuk soalan ni. Okey, ini ialah graf laju masa bagi suatu graf. Soalan nombor 1, hitung nilai H jika laju purata bagi H saat pertama ialah 5.5 meter per saat. Sekejap, nak edit ni dulu. H. Okey, ni H ya. Okey, gana formula laju purata. Formula laju purata jumlah jarak bahagi dengan masa. Jumlah jarak bahagi masa. Tulis sikit dah. Nak suruh ingat ke? Okay. Purata formula ya. Jumlah jarak per dengan masa. Jarak tu apa dah? Jarak tu luas. Jarak tu luas. Okey, patut tengok ni ada perkataan ialah. Ialah tu tanda sama dengan. Tak lalu 5.5. Okey, dia kata H saat pertama tengok dari kosong ni lah. Tengok dari kosong ni bentuk gapo start daripada kosong sampai ke H tu. Ni bentuk gapo ni awak? Dia bentuk trapezium. Seluas trapezium kena carilah. Tapi ni baru 3 saat pertama. Ni baru 3 saat pertama. Dia nak H saat pertama. So kena pergi lagi lah. Bentuk gapo pula sebelah dia tu. Okey, ni bentuk segi 4. Ni bentuk segi 4.
So ni lah nak kawal. H saat pertama. Ni. Ni ialah H saat pertama. Ini ialah H saat pertama. Okey. Kita pun kira lah luas dia. Kuning ni trapezium. Mana formula dia? 1/2. 1/2 darab dengan hasil tambah sisi selari. Tambah sisi selari. Ni sisi selari dia ni. Ni. 3. 3 dengan apa? 3 tambah. Ni apa ni? 6. Darab dengan dia punya tinggi. Ni tinggi dia ni. Ni tinggi trapezium. Ni sisi selari. Ni dia punya tinggi. Tinggi dia apa? Tinggi dia 3. Tambahlah sebab ni hijau ni bentuk segi 4. Panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Panjang dia berapa? Panjang dia 6. Darab berapa? Lebar. Lebar ni masalah nak tulis mana ni? Sini belah kiri 3. Belah kanan H. Lagu mana orang tulis ni? Ingat kat belah kanan ni kira akhir. Kat belah kanan tu dikira akhir. Kat belah kiri tu kira awal. So akhir tolak awal. Jadi lebar tu, lebar, ni lebar ni, jangan tak tahu ni lebar tu akhir tolak awal. H tolak 3. H tolak 3. Tak habis lagi ni sebabnya kat atas ni baru jarak dah. Apa dengan masa. Berapa masa diambil? H. Masa diambil ialah H. Letak sini sama dengan 5.5. Okey. Sekarang ni buat lari H ni ke kanan. Ni apa sih bahagi kan? Panjang ni bahagi H. So bahagi lawan dia darab. Nanti belah kanan dia akan jadi 5.5 H. Belah kiri ni kena kira lah masa tu 1/2 darab 3 tambah 6 darab 3. Ni boleh kira lalu ni. Tak ada apa-apa sebutan algebra ni, boleh kira straight selalu. So kira-kira boleh berapa ni? 3 tambah 6 9. 9 bahagi 2 4.5. 4.5 darab dengan 3. Jadi 13.5. So jadi 13.5 dah. So hasil jadi 13.5. Tambah. Hak ni pula kena kembang ni. Kena buat kembangan. Expand. 6 darab H. 6H. 6 darab dengan negatif 3. Negatif 18. Lepas tu buat lari pula sekali lagi. Ambil sebutan serupa pula. Sebutan serupa tu gapah ni awak belajar form 1, form 2 mula. Sebutan serupa ni awak tengok dia punya algebra, sebutan algebra dia tu. Tengok ni algebra. Ni H. Ni pun H. Sebutan serupa panggil. Letak sekali. So dia akan jadi 6H tolak dengan 5.5 H. Sama dengan. Jadi hak lain tu, nombor-nombor belakang tu, alih tak belakang dia belakang lah. Macam ni kan. Kalau awak tolak kan 13.5. Hak ni apa? Tolak 18 tak? Okey. Kalau nak lari sini lalu pun tak apa ni. Tolak jadi positif tak? Positif 18. Ni positif 13.5. Awak lari sini jadi tolak. Tolak 13.5. So tinggallah sini. Awak tolak lah dengan kalkulator kalau tak erti. Orang nak kata erti kan. Tapi siapa yang bisa tu boleh congak tu, congak je lah. Ni tolak 5.5. Kalkulator akan cakap 0.5 ataupun 1/2. Boleh belakang. 0.5 H. Sama dengan. Ni berapa ni? Ni 4.5. So awak dapatlah nilai H. Lagu mana dapat H tu? Ni 0.5 ni darab H tau. Darab. 0.5 darab H. Jadi nak tahu H tu darab kena alih jadi bahagi. 4.5 bahagi 0.5. So akan dapat jawapan dia 9. 9 ke apa? 9 saat lah. Pasal H tu duduk pada paksi
mengufuk ni. H ni dekat pasti masa kan. So H ialah unit dia saat. So jawapannya H sama dengan 9 saat. Okey, so awak tahu dah lah ni. Awak boleh tanda lah dekat graf awak tu. Gitulah tabiat kita. Bila tahu jawapan tu terus tanda pada gambar tu. Supaya untuk soalan seterusnya nanti boleh pakai. Okey, soalan nombor 2 ni dia tanya laju seragam. Laju seragam ni awak tengok. Bukan je lah awak tengok paksi mencancang ni. Paksi mencancang. Dia tunjuk nombor berapa tu? Tunjuk nombor 6. So itulah jawapan dia 6. 6. 6 ke apa? 6 meter per saat. Ni unit dia dah kan ni. Ni unit dia ni. Tempoh. Kalau tempoh awak kena tengok paksi mengufuk lah. Berapa tempoh? Tempoh. Ni kegunaan kita label tadi ni. Tadi kan dekat nombor 1 dapat ajak P9. Okay. Kebetulan pula you nak tempoh laju seragam. Ni laju seragam. Ni laju seragam. Kalau awak nak tahulah. Ni lah laju seragam. Mitok semua orang tahu lah sekolah ni. Ni laju seragam. Hot straight ni. Garis hot straight ni orang panggil laju seragam ni. Tempat laju seragam. Berapa tempoh masa dia ni? Ni tempoh masa dia ni. Antara 3 sampai nombor 9 ni. Jadi nak tahu tempoh kena tolak lah. Akhir tolak awal. Akhir tolak awal. 9 tolak 3. 9 tolak 3. Berapa? 6 saat. Okey, seterusnya nombor 3. Hitung kadar perubahan laju dalam meter per second square bagi 6 saat terakhir dan seterusnya huraikan gerakan tersebut. Okey, kita kira dulu. Kira dulu kadar perubahan laju. Ni kadar perubahan laju ni. 6 saat terakhir. Mana 6 saat terakhir? Ni lah 6 saat terakhir ni. Ni. Okay, 15 tolak 9 kan 6. 6 saat terakhir. 6 saat terakhir. Ingat ni tengah ingat ni saya lalu lah. Ni kan awak gambar kita ni ada 3 garis kan. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga. Garis pertama ni awak panggil masa ni pecutan. Masa ni Zarah sedang mengalami pecutan. Masa ni Zarah mengalami laju seragam. Hak ni jatuh tegung gini ni. Hak ni orang panggil nyah pecutan. Ni nyah pecutan. Tengok gambar dia ni. Gambar dia pun kecerunan dia negatif. Hak ni gambar dia kecerunan positif. Okey, balik pada nombor 3. Dia nak kadar perubahan laju dalam meter per second square bagi 6 saat terakhir. 6 saat terakhir. 6 saat terakhir ni lah. Okey, tengok cara kira dia lagu mana. Ni. Kalau nak kadar perubahan laju, dekat soalan sebelum ni lah. Ambil laju akhir, tolak laju awal. Laju akhir, tolak laju awal. Nak tengok ke mana ni? Tengok kat koordinat dia lah. Kalau payah-payah sangat kat macam ni ke? Koordinat ni. Koordinat hak saya buat bola ni. Berapa koordinat AC ni? Masa ni koordinat dia 15, 0. 15, 0. Ya, kita baca masa dulu. Jangan buat bola pula sebut 15. 15 gapo tahu. Masa dulu, sebut masa dulu, lepas tu baru laju dah. Buat gitu. Masa dulu, lepas baru laju. Masa ya 15 saat. Laju ya berapa? Laju ya 0. 0 lah mula dapat G. Bawah ni. 0 lah. Ni. So, nampak dah. Ni lah kita punya laju akhir. Ni laju akhir. Supaya juga hak ni pun. Hak ni akan jadi masa akhir. Okey, kita isi dulu. Laju akhir tak laju awal. Laju akhir tak laju awal. Laju akhir dia 0. 0 tolak laju awal. Ni laju awal je ni. Laju awal dengan masa awal. Berapa ni? Hak ni masa dia 9.
laju ya ne. Masa ya 9, laju ya ne. Ni laju ke? Ni laju akhir. Laju akhir. Laju akhir tolak laju awal. Laju awal apa? Laju awal ya 6. Laju awal ya 6. Per masa akhir 15. Tolak masa awal 9. Kosong tolak 6 negatif 6. 15 tolak 9 6. Bila kecil jadi apa? Bila kecil jadi negatif 1 unit meter per second square. Meter per second square. Sebab apa dah jadi meter per second square ni? Sebab atas ni ke laju unit dia ms. Meter per saat ni ke laju, meter per saat. Sedangkan hak bawah ni kan masa. Hak bawah ni masa. Tu yang jadi meter per second square tu. Okey. Seterusnya, huraikan gerakan tersebut. Huraikan gerakan tersebut. Cerita ni pasal apa? Pasal motor ke kereta kau Zarah? Zarah. Mengalami Kejap. Okey. Zarah mengalami, tengok ni, mengalami apa ni? 6 saat terakhir ni. Mengalami nyah pecutan. Ni poin pertama ni, mengalami nyah pecutan. Lepas royak tu kena tahulah kadar dia dengan kadar berapa kadar dia ni? 1 meter per second square. 1 meter per second square. Lepas tu dalam tempoh berapa saat ni? 6 saat. Okey, ni pula. Hitung laju purata bagi seluruh perjalanan dalam meter per saat. Laju purata bagi seluruh perjalanan dalam meter per saat. Okey ni laju purata ni. Laju purata apa formula ya? Jumlah jarak dengan masa ni. Okay, nombor 1 lebih cerdas ke? Okey, laju purata jumlah jarak dengan masa. Cuma ni seluruh perjalanan. Seluruh perjalanan maksudnya kita pilih daripada kosong sampai nombor 15 ni lah. Semua sekali kita pilih belakang. Okey, berapa jumlah jaraknya? Mudah sahaja. Tengok gambar warna kuning ni. Gambar warna kuning ni ke apa? Ni gambar trapezium. Ni gambar trapezium. Kebetulan gambar trapezium tu kita cari dah tadi. Kita cari dah tak di sini kan? Kita cari dah sini. Ni kan? Ya, trapezium ni. Okey. Tulislah hak mana ada tu. 13.5. 13.5 tambah. Lepas tu hak tengah ni apa ni? Hak tengah ni segi 4. Hak tengah ni segi 4. Panjang darab lebar. Panjang dia berapa? Panjang dia 6. Lebar dia pun 6. Mari mana 6? Sebab 9 tolak 3. 6 lah. So 6 darab dengan 6. 6 darab dengan 6. Tak ingat sebelum ni. Lalu luas Darab ni sebenarnya luas. Okey, lepas tu tambah. Alah kali ni bentuk apa ni? Alah kali ni bentuk segitiga. Segitiga. 1/2 kali dengan tapak kali tinggi. Tapak ya 6 juga. 15 tolak 9. 6. Tapak kali tinggi. Berapa tinggi dia? Tinggi dia pun 6. Ini jumlah jarak lah belah atas ni. Per masa. Masa berapa? Masa 15
15. Pasal apa 15? Pasal seluruh perjalanan. Kira lah. Berapa 13.5 tambah. Kira 13.5. Minyak kali ni. Berapa tu? 1/2 darab 6 darab 6. Okay. Terus bahagi. Dapat capai tu. Kita bahagi dengan 15. 8.5. Berapa unit dia ni? Meter per saat. Meter per saat. Sebab apa? Sebab semua ni kan jumlah jarak kan dalam meter. Okay. Saya ulang balik deh. Memang dia 13.5 ni. Ni 13.5 ni dari trapezium. Memang mana kali ni. Ni daripada luas segi 4 tengah tu. Mana 1/2 kali ni. Ni daripada ngelah tu. Segi 3. Segi 3. Tu jadi 1/2 kali ni. Okey, seterusnya dia kata huraikan gerakan zarah itu. Okey. Huraikan gerakan zarah itu. Kita ada dah nombor ni 4.5 meter per saat ni. Okey. Kita nak tulis apa dalam ayat huraian ni? Kita boleh letak jarak. Lepas tu kita letak dia punya kadar. Lepas tu kita boleh letak dia punya tempoh. Okey. Okey. Kita nak start dah tulis huraian. Zarah bergerak. Berapa jarak yang dilalui tadi tu? Oh, tak ingat dah tulis tak? Mentah-mentah. Okey, sebelum kita dapat 4.5 meter per saat tadi tu, ni jumlah jarak dia ni. Atas ni jumlah jarak dia ialah 67.5. Jumlah masa 15. Apa nak 7.5 ni? Pasal nak tulis kat huraian ni. Zarah bergerak sejauh 67.5 meter dengan laju purata. Tunggu kita kira laju purata tadi ke? Kadar dia lah ni. Dengan laju purata. Laju purata berapa? Laju purata dia berapa? 4.5 tak? 4.5. 4.5 meter per saat. So, dalam tempoh berapa saat? Dalam tempoh 15 saat. Okey. Selamat.